Seterusnya pada pagi ini di studio untuk pengetahuan semua menyahut saranan daripada KPT, Politeknik dan juga College Community akan memeriahkan lagi bulan akademia ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut apa itu sebenarnya bulan akademia dan juga peranan Politeknik dan juga College Community ini, terutama untuk memberi pengiktirafan dan juga penghargaan kepada para akademia bersama dengan bulan akademia ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Teknologis Abdul Razak Sabtu, Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK. Juga kita bersama dengan Puan Rahanita Abdul Rahman, Pensyarah Utama College Community Bandar Darul Aman. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey, Cik Razak, kalau itu boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan bulan akademia ini. Apa sebenarnya bulan ini dan kenapa ia diwujudkan? Okay, terima kasih Suhaidah. Sebelum ni kita tahu sambutan setiap tahun Hari Guru kan. Tapi kerajaan pada tahun 2019 telah bersetuju untuk menjadikan bulan Oktober sebagai bulan sambutan Hari Akademia. Okay? Dan 5 Oktober setiap tahun dijadikan sebagai Hari Akademia. Okay? Jadi di mana pengujudan bulan akademia atau Hari Akademia ini adalah untuk memberi pengiktirafan khususnya kepada pensyarah-pensyarah di IPTA, di IPTS, Politeknik, College Community dan institusi latihan yang lain. Itu yang kita katakan perbezaan lah, kan, antara untuk guru, Hari Guru kan, dan akademia ni untuk para pensyarah lah. Okey, khususnya di College Community dan juga di Politeknik, kita banyak melaksanakan program-program sempena 1 bulan tu, bulan Oktober untuk sambutan bulan akademia. Dan pada tahun ini pada 24 Oktober kita mengadakan anugerah akademia khusus kepada pensyarah-pensyarah di Politeknik dan College Community. Jadi dari segi apa yang ikut kepada tema pada tahun ini, di mana akademia memacu akademia memacu Malaysia Madani. Malaysia Madani. Harus sasul pula. Okey, di mana tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat para akademia untuk membangunkan masyarakat dan negara. Jadi itu sebab itulah kerajaan jadikan sambutan Hari Akademia ni untuk memberi satu sentimen yang amat baiklah kepada para akademia, khususnya di Politeknik dan College Community, di mana kita banyak memberi latihan kepada komuniti, sebab kita tahu College Community ini banyak di seluruh negara. Kita ada 105 buah College Community di seluruh negara. Itu saja. College Community ni kadang-kadang ramai yang tak sedar dengan kewujudannya kan. Dia sebenarnya bagus untuk komuniti yang ingin menyambung pendidikan ataupun mempelajari tentang apa juga kemahiran yang mereka inginkan. Jadi itu adalah satu perkara yang baik sebenarnya apabila bulan akademia ini dilaksanakan. Jadi ia akan memberikan lebih informasi kepada orang ramai berkenaan dengan fungsi College Community ini. Jadi kalau Puan Rahanita boleh kongsikan selaku pensyarah utama College Community Bandar Darul Aman, apa sebenarnya peri pentingnya College Community dan bagaimana ia boleh memberi sumbangan terutamanya daripada para akademia, pensyarah-pensyarah daripada College Community ini untuk komuniti setempat? Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, peranan College Community ni dia sangat meluaslah. Selain daripada memberi pendidikan kepada pelajar-pelajar sepenuh masa yang selepas SPM, College Community juga banyak memberi latihan kemahiran dan keusahawanan kepada komuniti setempat. Jadi tanpa mengira umur lah. Okey, sama ada yang muda ataupun yang telah berusia. Kita menyahut seruan Menteri Pendidikan Tinggi kita lah yang amat berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, di mana College Community patut dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kita menyeru supaya ramai masyarakat datang ke College Community untuk menimba ilmu
kemahiran dan juga keusahawanan, di mana kita akan mengajar masyarakat bagaimana hendak menjana pendapatan, macam mana nak untuk nak upskilling, reskilling, dan juga untuk memberi sesuatu lah kepada komuniti. Masanya juga tak silap saya fleksibel kan untuk Ya, masa sangat fleksibel. Jadi peserta boleh memilih waktu mana yang dia free, yang dia nak datang berkursus. Dan yuran pun sangat murah. Ya, murah, mampu milik, berbaloi dengan kemahiran yang kita ingin pelajari. Ini salah satu contohnya lah ya, yang sedang saksikan sekarang ini antara program-program yang dilaksanakan. Jadi kalau Cik Razak, bersama dengan sambutan bulan dan juga Hari Akademia 2023 ini, pasti ada banyak aktiviti yang disusun kan. Jadi kalau Cik Razak boleh kongsikan apakah antara aktiviti-aktiviti yang boleh disertai oleh para pelajar di Politeknik dan juga di College Community. Okey, sempena bulan akademia ni di mana memang banyak program yang telah dilaksanakan sama ada di peringkat jabatan ataupun di semua institusi. 36 buah politeknik dan 105 buah college community di seluruh negara. Okay? Jadi antara aktiviti yang diadakan, ada aktiviti dalam bentuk forum, ceramah, program CSR, dalam bentuk sukan, kejohanan sukan dan sebagainya. Dan yang paling orang kata klimaks dia punya tu, pada 24 hari bulan Oktober yang akan datang, kita akan adakan Majlis Anugerah Akademia di Melaka International Trade Center di negeri Melaka. Okey, di mana dalam anugerah tersebut kita akan berikan anugerah kepada 11 kategori. Okey, ada 11 kategori yang hiasi terhadap dokumen-dokumen yang dihantar kepada kita kan. Kemudian pemilihan oleh panel untuk memilih menyaring 5 ya finalis. Dan pada 24 bulan tu kita akan umumkanlah siapa pemenang. Okey. Jadi antara anugerahnya itu berkaitan dengan anugerah PDP, pengajaran dan pembelajaran, anugerah penyelidikan dan inovasi, anugerah penerbitan, anugerah PSH, pembelajaran sepanjang hayat, anugerah ikon kolaborasi, anugerah pensyarah harapan, anugerah pensyarah cemerlang dan yang paling inilah anugerah tokoh Akademia TVET. Okey, anugerah ini untuk tahun ini adalah kali kedua. Ya, kali kedua. Dilaksanakan. Kali pertama antara pemenangnya kita bawa hari ini di studio Puan Hanita sendiri. Pernah menerima anugerah pembelajaran untuk kategori pembelajaran sepanjang hayat pada tahun 2022. Edisi yang pertama. Saya rasa ini kejayaan cukup membanggakan. Apa signifikan dan juga relevan penganugerahan ini kepada Puan Rahanita, dan kalau Puan berkongsikan sumbangan yang Puan Rahanita sudah pun laksanakan terhadap College Community sehingga menerima anugerah ini. Okey. Sebenarnya saya dalam bidang PSH ni lah, pembelajaran sepanjang hayat, lebih daripada 20 tahun. Jadi sepanjang 20 tahun tu saya berada di College Community Sungai Petani, College Community Bandar Darul Aman dan College Community SID. Kemudian sekarang kembali ke College Community Bandar Darul Aman. Okey, semasa saya di College Community Sungai Petani, saya banyak belajar mengenai pengurusan ni daripada saya punya ketua jabatan lah, Puan Hajah Najmiah binti Abdullah. Jadi kemudian bila saya pindah ke College Community Bandar Darul Aman, saya memang menguruskan sepenuhnya dan saya mendapat surat lantikan PSH, pensyarah PSH. Jadi apa yang saya buat, antara salah satu yang saya buat adalah kami dapat membuka satu bengkel pemprosesan mi kuning di mana semua usahawan-usahawan kita dan kita berkolaborasi dengan agensi dan juga jabatan seperti KEDA, MADA, Jabatan Pertanian, semua datang menghantar dia punya peserta kepada kita dan kita melatih. Kita ada semua equipment lah yang industri punya. Jadi di samping itu saya juga mempunyai tim yang sangat hebat lah, yang sangat membantu. Jadi daripada situ kolaborasi yang dibuat, so peserta-peserta ni akan diberi dana dan juga pembiayaan mesin. Dan juga di situlah, di bengkel tu jugalah tempat kami melatih dan juga membuat TOT kepada para pensyarah di college community yang lain. TOT tu maksudnya? Form untuk? Ni, memberi latihan. TOT training kan.
Kemudian di situ jugalah kami menerima delegasi daripada guru-guru India. Negara India datang belajar buat mi kuning. So memang ramailah usahawan yang telah dilahirkan lah daripada bengkel tu lah. Kemudian saya juga mempunyai pengalaman satu di kolej komuniti yang besar yang di bandar. Jadi lagi satu bila saya berpindah ke kolej komuniti C, itu kolej komuniti yang kecil yang di kawasan pendalaman. Jadi cara kita nak menguruskan kursus pendek tu lainlah sikit. Kan, jadi tapi alhamdulillah saya pun macam itulah, mempunyai tim yang hebat dan juga pengarah yang hebat lah. So pengarah saya tu Haji Khairul Anwar. So dia memang membantu daripada segi promosi dan juga mendapatkan dana-dana lah. So banyak di SIG kita dapat dana daripada jabatan yang memang nak kita membantu penduduk-penduduk SIG itulah. Bagaimana Encik Razak melihat orang kata credibility seorang pensyarah daripada kolej komuniti? Selama ni kita seringkali memberikan fokus hanya terhadap IPTA ataupun IPTS kan. Tapi kolej komuniti ni juga kalau kita tengok sekarang ni dah orang kata dah sama taraf dah. Kadang-kadang institut pengajian tinggi pun dah tak pandang dah sebab ramai sekarang anak muda yang meminati untuk mempelajari tentang kemahiran dan sebagainya. Bagaimana Cik Razak melihat kita mempunyai individu-individu yang berkepakaran dalam bidang masing-masing dan juga orang kata mempunyai semangat yang cukup membara sekali untuk memastikan agar anak-anak muda kita ini mendapat akses kepada pendidikan yang sama seperti kanak-kanak lain. Okay. Saya sebenarnya salut kepada mereka ni kerana komitmen mereka bekerja memberi latihan kepada komuniti dan juga kepada belia. Tidak kira masa sebenarnya. Okay, di mana kolej komuniti ni kita dulu bos saya selalu cakap kolej komuniti lambat katup. Orang Kedah kata kan lambat tutup kan. Maksudnya dia mereka ni bekerja termasuk Sabtu Ahad. Kelas lagi kan? Ya, kelas. Maknanya sebab pada hari Sabtu Ahad tu sebenarnya komuniti ada yang dah tak bekerja. Jadi itulah masa yang sesuai untuk mereka datang ke kolej komuniti. Dan pensyarah kita juga sebenarnya dia dah antarabangsa dah. Kita ada pensyarah yang membawa pelajar kita bertanding di pelbagai negara dalam bidang fruit carving, dalam bidang vegetable carving, untuk culinary, bidang culinary dan sebagainya. Maknanya bukan setakat dekat komuniti saja. Kemahiran mereka ni diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi, saya teringat bila cakap food carving tu, dulu kita pernah bawa para pelajar daripada kolej komuniti, tapi saya tak ingat kolej komuniti mana, pergi ke pertandingan peringkat antarabangsa. Beaufort saya rasa. Saya rasa Beaufort. Tapi mereka pernah main lah. Pernah main sini. Okey, Puan Anita sendiri, di kesempatan ini kalau pun ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan kepada pensyarah-pensyarah politeknik juga kolej komuniti di luar sana untuk terus menyumbangkan tenaga dan juga menabur bakti kepada para pelajar dan juga komuniti yang sedang belajar di politeknik juga kolej komuniti ni. Okey, macam inilah. Bila kita duduk di unit PSH ni, dia bukan saja menuntut macam saya di Kedah Ahad sampai Khamis je kerja. So kita sentiasa bekerja walaupun di hari cuti. Jadi memang kolej komuniti masa saya dulu kolej komuniti kadang-kadang malam pun kita sebab kadang-kadang kita buat kursus bahasa Arab semua kan, so malam. So kolej komuniti ni kalau hari cuti memang meriah. Sangat meriah. Hari bekerja meriah dengan pelajar sepenuh masa, hari cuti memang meriah dengan pelajar-pelajar, dengan usahawan-usahawan komuniti-komuniti untuk datang berkursus. Okey. Jadi saya menyerulah kepada semua rakan-rakan saya di semua kolej komuniti dan juga politeknik. So, marilah kita sama-sama menyemarakkan lagi, membudayakan lagi lah PSH ni. Sebab kita bukan kata PSH ni untuk, kan ramai kata kalau PSH ni kalau kita berjaya mendidik komuniti menjadi usahawan, dia bukan sampai ke sini saja. Dia membawa sampai ke sana lah kan amalan kita. Jadi, kalau boleh ramai-ramai kita memberi kepada komuniti melalui kemahiran dan kepakaran yang kita ada. Dan kepada komuniti, kolej komuniti membuka ruang yang sangat luas kepada anda untuk datang berkursus. Untuk kursus latihan kemahiran,
untuk khusus keusahawanan. Okey, baik. Boleh tambah sikit lagi? Sila Encik Razak. Okey, untuk maklumat Ringkas saya. 14 hari bulan baru ni kita telah membuat rekod penyertaan komuniti menghadiri kursus yang paling ramai. Okey, di mana kita telah membuat rekod 14,545 penyertaan daripada 92 buah kolej komuniti yang menghadiri 542 kursus. Jadi yang telah dilaksanakan di Dewan Jubli Perak di Kuala Kangsar. Okey, tahniah kita ucapkan selamat berjaya kepada Politeknik dan juga Kolej Komuniti juga Encik Razak dan juga Puan Hanita. Semoga terus menjadi sumber inspirasi kepada para pensyarah di luar sana untuk terus mendidik para pelajar dan juga komuniti. Sekali terima kasih diucapkan kepada kalian berdua untuk berkongsi berkenaan dengan bulan akademia yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober.